Datuk Seri Anwar menyebut tentang undi percaya dan bahawa beliau akan mengadakan undi percaya. Pada bermulanya sidang parlimen, the first thing in order adalah mengadakan undi. Satu perkara yang sangat berani yang dilakukan oleh seorang Perdana Menteri. And even pengkhianat Muhyiddin tu pun tak berani buat, tuan-tuan. Muhyiddin pun tak berani buat, Ismail Sabri pun tak berani buat. Anwar Ibrahim buat. Anwar Ibrahim buat dua perkara besar sekarang ni. Pertama, dia potong gaji dia sebagai Perdana Menteri, menunaikan janji sebagaimana apa yang beliau ucapkan sebelum ini. Saya baca, imbas kembali janji PRU, Anwar enggan ambil gaji Perdana Menteri. Setelah menganggap sumpah jawatan, Anwar Ibrahim harus mengutarakan janjinya. Dia kata, semasa berkempen menjelang pilihan raya umum lepas. Antara yang menarik, pengurusi harapan itu berjanji tidak akan mengambil gaji Perdana Menteri, memotong gaji menteri dan mengecilkan saiz kabinet. Katanya, tetapi kalau kita dengar janji itu, ini yang orang ni claim. Okay, ini orang ni claim. Dia kata potong gaji Perdana Menteri. Tak tahu ni baca ke tidak apa yang dia terbitkan ni. Siapa tulis ni? Okey. Ini ditulis oleh, dia tak tulis oleh siapa, tapi ada dalam ni. Bercakap dalam ceramah akhir PHO di Perak, katanya tindakan itu akan diambil bagi membuang budaya tamak. Yang saya dengar lah, tak tahulah kalau dia cakap yang lain, bahawa dia akan potong gaji Perdana Menteri. Yang gaji menteri tu dia akan runding. Tapi mungkin ada ceramah lain yang dia berkata demikian. Saya tak tahu. Poinnya, kita tengok dan kita lihat adakah benda ini akan dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang beliau berani lakukan adalah beliau buat pengumuman akan ada undi percaya. Apa contoh undi percaya, tuan-tuan? Undi percaya ini dilakukan oleh Peja dalam Dewan Undangan Negeri di Perak yang lepas sehingga jatuhnya kerajaan. Undi percaya ni macam ni. Usul undi percaya dia akan dikemukakan oleh kerajaan untuk sebelum sidang bermula diadakan pilihan atau diadakan undian. Berapa ramaikah yang menyokong Perdana Menteri dan berapa ramaikah yang tidak menyokong Perdana Menteri. Nah, sebelum kita cerita tentang Muhyiddin Yassin tadi, kita cerita tentang ni dulu. Berapa ramaikah yang menyokong Perdana Menteri? Dia kata, persoalan menyokong Perdana Menteri. Maka satu undi usul percaya diadakan. Ada yang tanya tadi, boleh tak pembangkang mengadakan usul tidak percaya? Boleh, tidak masalah. Tetapi dia bawa private bill. Private bill ni biasanya di bawah sekali, di bawah selepas apa orang kata usul-usul kerajaan. Kalau ada balance, baru pergi kepada usul dia. Baru pergi kepada dia. Itu turutan di dalam apa orang kata peraturan mesyuarat parlimen. Now, berkemungkinan speaker masih yang sama. Mungkin kalau dia tak tukar, katakanlah dia nak tukar kepada speaker, katalah speaker yang sama, speaker kena ikut turutan tersebut. Kecuali kalau usul undi percaya ini dibawa oleh dibawa oleh kerajaan sendiri. So dalam kes ini dibawa oleh kerajaan perpaduan ini. So katakanlah dibawa oleh kerajaan perpaduan, maka segera dia dimeterikan. Saya kata ini satu langkah yang sangat berani. Dan dia ada dua possibility. Satu, percaya. Maksudnya dia mendapat kepercayaan majoriti di dalam dewan tersebut. Kan saya kata itu. Ini kaedah yang betul. Bukan yang kaedah 20-20 dahulu. Tiba-tiba di umum ada majoriti, tahu-tahu jadi kerajaan, suruh buat undi percaya, tak berani buat. So kali ini diharap Datuk Seri Anwar Ibrahim menunaikan kata tersebut, buatlah. So dalam undi percaya kita tengoklah contohnya yang hadir. Dia bukan jumlah. Okeylah, dia tengok jumlah lah. Yang jumlah yang ada itu 220 katakan. Katakanlah sidang parlimen minggu hadapan atau 2 minggu lagi. 220. Maka beliau hanya perlu mendapat 111 saja. Tak perlu 112 pun. Tak perlu 112. Sebab jumlah 220. Tapi kalau kita kira sekarang ini, PH 82, Barisan Nasional ada 30. So sepatutnya ada lebih kurang 112. Namun begitu ada timbul isu. Ada 10 orang yang PN dakwa dalam Barisan Nasional. Yang PN dakwa sekarang ini sudah pun dia sudah menandatangani SD menyokong Muhyiddin Yassin. Now, sebelum masa saya tulis semalam, alhamdulillah tu, sebab sudah ada perkabaran bahawa 10 orang ini telah menarik balik SD tersebut dan menyatakan sokongan secara en bloc terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey. Katakanlah, ini cerita katakanlah 10 orang ini masih ada, masih menyokong, masih menyokong lagi PN ini, buat undi percaya.
mereka masih menyokong PN. Dia ada dua repercussion, tuan-tuan. Repercussion pertama, adakah jatuh kerajaan? Adakah jatuh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kalau tak cukup, ya, betul jatuh. Tetapi kita kena ingat ada GPS. Dia ada warisan. Dia ada GRS, tak sure. Saya tak pasti GRS masuk ke tidak. Tapi dia ada warisan, dia ada bebas, kemudian dia ada GPS dekat situ. GPS ada 22 kerusi. Boleh buffer kalaulah melompat. Tapi kalau solid 30, tak perlu GPS pun. So GPS sekarang ni dia jadi reserve, tuan-tuan. Reserve je. Apa senario? Worst case scenario. Worst case scenario ialah tinggal 82 saja yang menyokong Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Itu worst case scenario. Dia 82. Yang lain semua angkat tangan. Siapa percaya dia buat macam ni. Dia ada dua cara, sama ada secara bertulis ataupun secara angkat tangan. Tapi biasanya angkat tangan. Sama juga masa nak memilih speaker, dia akan angkat tangan. So dia kata, okey, siapakah dia buat kiraan? Undi belah bagi. Sekarang ni satu usul dibawa untuk melihat kepercayaan kepada Perdana Menteri. Berapa ramai yang menyokong untuk menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri? Maka akan angkat tangan. Angkat tangan kira. Jumlah itu mestilah 111 ke atas. Jumlah 111, yang lain tak payah kira. Tak adalah, okey, siapa yang tak menyokong? Tak ada. Tak ada soalan itu. Sebab ini undi percaya. Ini bukan undi tak percaya, tuan-tuan. Ini undi percaya. Kalau ada yang berkecuali ke, yang tak nak undi ke, dia tak kira yang itu. Dia kira hanya yang percaya je lah. So kalau dapat 111 ke atas, settle. Tapi kalau dia nak kira juga, itu hal dia lah. Kalau dia nak kira, dia kira lah. Tetapi dia hanya kira berapa ramai yang confident, yang yakin, yang percaya kepada Perdana Menteri dan mahu beliau menjadi Perdana Menteri. Angkat tangan. Kira 111, settle. Maka termeterilah benda tersebut. Yang angkat tangan, katalah dalam kerajaan tiba-tiba ada 10 orang tak angkat tangan. Apa repercussion kepada 10 orang? Kata dalam BN ni, tak angkat tangan 10 orang tu. Itu dikira sebagai khianat kepada parti. Dan mereka boleh dipecat. Adakah mereka dikira lompat parti? Tidak. Dia bukannya tidak menyokong Barisan Nasional, dia tidak menyokong Anwar Ibrahim. Itu tidak dikira lompat parti. Tetapi mereka telah khianat kepada parti. So parti boleh ambil tindakan. Apa tindakan yang parti boleh lakukan? Akur janji mereka bolehlah dilaksanakan. Mereka boleh dipecat dan ada kemungkinan kerusi mereka boleh dikosongkan. Itu antara perkara yang boleh dilakukan pada waktu itu. So mereka kena bertimbangkan. Kalaupun katakanlah kursi mereka tidak berjaya dikosongkan, katakanlah mereka melompat, bukan tak melompat, dia diluncutkan jawatan, dipecat katakan, dan dikatakan kerusi itu tidak kosong kerana pemecatan tidak termasuk dalam kriteria lompat parti, mereka jadi pembangkang. Lepas ini habislah karier politik mereka, selesai karier politik mereka. So kita kena faham bagaimana situasi yang berlaku sekarang ini. Apa yang akan berlaku dalam the next. Ini belum habis lagi debaran ni, tuan-tuan. Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri, settle, alhamdulillah. Tapi kita ada satu lagi debaran, iaitu sewaktu sidang parlimen di mana undi percaya itu akan diadakan. Okey, undi percaya itu boleh dan akan diadakan. Isu dia adalah apa dia, tuan-tuan? Ada yang kata risau. Risau